Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 yang membentangkan arkitek yang kami pilih, iaitu Philip Johnson. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama ialah saya, Nur Atika Dila binti Yusri, nombor matrik 03 DSB 21F1018. Yang kedua ialah Nur Fatih Akila binti Muhammad Yunus, nombor matrik 03 DSB 21F1033. Dan yang ketiga ialah Nur Masyita binti Zainon, nombor matrik 03 DSB 21F1028. Seterusnya, biografi. Philip Johnson dilahirkan pada 8 Julai 1906 dan meninggal dunia pada 25 Januari 2005, iaitu ketika beliau berumur 98 tahun. Beliau berasal daripada Cleveland, Ohio, US, dan occupation Philip Johnson ialah as a architect, dan beliau pernah memenangi award Pritzker Prize pada tahun 1979 dan award AIA Gold Medal ataupun American Institute of Architects Gold Medal pada tahun 1978. Terdapat beberapa building yang famous. Ini antara yang saya pilih. Terdapat 5. Yang pertama ialah The Glass House. The Glass House function as a historic house museum. Yang terletak di New Canaan. Architect style Modern Movement. The Glass House ni dibina pada tahun 1948. Yang kedua ialah Puerta de Europe ataupun juga dikenali sebagai The Gate of Europe. Building ni dibina pada tahun 1989. Dijadikan sebagai office yang terletak di Madrid, Spain. Architect style Structural Expressionist. Building yang ketiga ialah 1 PPG Place yang dibina pada tahun 1981. This building function as commercial office yang terletak di Pittsburgh, Pennsylvania. Architect style is postmodern. Bangunan yang keempat ialah Seagram Building yang dibina pada tahun 1958. Building ni berfungsi sebagai office yang terletak di Manhattan, New York. Architect style International Style. Yang terakhir ialah 550 Madison Avenue yang dibina pada tahun 1980. Juga berfungsi sebagai office yang terletak di Manhattan, New York, dan architect style adalah postmodern. Seterusnya, Philosophy by Philip Johnson. Philip Johnson pernah berkata, I guess I can be a great architect. Great architect have a recognizable style. But if every building I did were the same, it will be pretty boring. Secara ringkasnya, dia merasa dia tidak boleh menjadi seorang arkitek yang hebat. Kerana seorang arkitek yang hebat akan mempunyai ciri khas untuk bangunan tersebut yang dikenali oleh orang ramai. Tetapi, jika bangunan yang dia bina adalah sama, ianya akan menjadi bosan. Saya Nur Fatih Akila akan meneruskan maklumat berkaitan dengan Philip Johnson. Salah satu bangunan terkenal yang direka oleh Philip Johnson ialah The Glass House. The Glass House merupakan desain pertama oleh Philip Johnson di atas tanah seluas 49 ekar di New Canaan. Apa itu The Glass House? The Glass House ni dapat kita faham secara ringkas ialah ia sebuah tempat atau struktur untuk kita menikmati pemandangan di kawasan sekitar, which is the glass house ni terletak di kawasan nature iaitu kawasan hutan, dan the glass house ni dikelilingi oleh pokok oak. Rumah ini siap dibina pada tahun 1949. Jadi usia rumah ni sekarang dah mencecah usia 74 tahun. Rumah ini juga basically iaitu pada asasnya terdiri daripada bumbung dan kaca di sekelilingnya. Bangunan ini merupakan bangunan satu tingkat yang berbentuk petak. Next ialah architectural principle. Architectural principle bagi the glass house ialah less is more, which is the design of the glass house berasaskan simplicity,
iaitu sederhana dengan meminimumkan penggunaan bahan. Saiz The Glass House ialah 17 meter panjang, 9.8 meter lebar dan 3.2 meter tinggi. Dan kita dapat lihat bahagian dalam iaitu interior space dibahagikan dengan menggunakan kabinet. So next ialah design konsep untuk The Glass House. So design konsep untuk The Glass House adalah supaya building ini atau bangunan ini tidak kelihatan. Arti kata lain, The Glass House is invisible. Why? Because bangunan ini adalah salah satu seni bina yang dimasukkan atau diletakkan ke dalam persekitaran, which is nature, di mana persekitaran sekeliling dapat dilihat melalui sempadan kaca. So, kita tahu yang The Glass House ni, most of the structure untuk buat The Glass House ni ialah kaca. Jadi, bila kita duduk atau masuk ke dalam The Glass House, kita still dapat lihat dan menikmati kawasan sekeliling tanpa ada had atau limit. Even kalau kita duduk di luar bangunan, kita still masih boleh lihat persekitaran di sebelah bangunan, sebab kita tahu yang sifat kaca ni ialah luksina. Jadi tiada barrier atau penghalang untuk halang view kita. So kat sini kita dapat lihat bahagian interior design untuk The Glass House. So The Glass House tiada interior support dan terdiri daripada steel frame structure. So kesemua tingkap dan pintu diperbuat daripada kaca. And The Glass House ini merupakan contoh kepada penggunaan awal bahan industri seperti kaca dan keluli dalam reka bentuk rumah. Ini adalah plan bagi The Glass House and kita dapat lihat ruangan-ruangan yang disediakan. And satu-satunya ruang tertutup ialah bilik mandi yang terdiri daripada batu bata. Baiklah, seterusnya saya Nur Mashita binti Zainon akan menceritakan maklumat tentang bangunan yang terkenal yang dibina oleh Philip Johnson, iaitu Puerta di Europa ataupun dikenali sebagai Gate of Europe. Puerta di Europa ataupun dikenali sebagai Gate of Europe terletak di Madrid, Spain. Architectural stylenya adalah Structural Expressionism. Kegunaan bangunan ini ialah sebagai Twin Office Tower. Bangunan ini telah dibina sejak tahun 1989 hingga 1996. Bangunan ini telah berusia lebih kurang 27 tahun sejak ianya dibina. Maklumat lain yang saya boleh ceritakan tentang bangunan ini ialah ianya mendapat gelaran The First Falling Skyscrapers in the World kerana bangunan pencakar langit ini ialah bangunan pertama yang diciptakan secara menyengit pada abad tersebut. Fasad bangunan tersebut adalah menggunakan glass dan stainless steel. Pada slide ini kita dapat lihat dengan lebih jelas tentang fasad of the building yang digunakan, iaitu glass dan juga stainless steel. Seperti yang kita lihat pada slide sebelum ini, gambar-gambar yang ditunjukkan pada slide sebelumnya tidak menunjukkan perbezaan yang ketara antara menara A dan menara B bangunan tersebut. Untuk mengelakkan kekeliruan, bangunan tersebut dicipta helipad, iaitu tempat helikopter mendarat pada bumbung bangunan tersebut. Helipad tersebut telah diwarnakan dengan warna yang berbeza, iaitu warna merah pada menara sebelah kiri dan warna biru pada menara sebelah kanan. Gambar pada slide ini menunjukkan roof perspektif bangunan tersebut yang saya ingin tonjolkan, di mana helipad di atas bumbung tersebut diletakkan dan diwarnakan dengan warna yang berbeza. Seterusnya saya akan menceritakan tentang struktur bangunan ini. Bangunan ini adalah bangunan yang unik bagi saya kerana ianya bangunan pencakar langit tapi dibina secara sengit. Okey, macam mana struktur bangunan ni dibangunkan? Bangunan ni dicapai dengan adanya prismatic reinforced concrete box yang menempatkan tangga dan lift. Yang ni lah yang menyebabkan struktur bangunan tu jadi lebih kuat dan boleh berdiri walaupun ianya sengit. Okey, selain daripada tu, struktur reka bentuk bangunan ini juga diambil daripada
Twin Towers of New York, Torres Bank of China dekat Hong Kong dan juga Museum Miho di Jepun. Dengan pergabungan 3 struktur reka bentuk bangunan tersebut, dapatlah diciptakan satu bangunan iaitu yang dinamakan Porta di Europa, iaitu Gate of Europe. Prismatic reinforced concrete box yang menempatkan tangga dan lift dapat dilihat jelas pada gambar yang saya tunjukkan pada slide ini. Jadi itu adalah sedikit sebanyak maklumat yang saya dapat tentang bangunan terkenal yang dibina oleh Philip Johnson, iaitu Porta di Europa ataupun dikenali sebagai Gate of Europe. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.